Astagfirullah. Kita akan bercakap pasal case tadi. Galikan lah tengah tu. Apa? Oh, clear. Okay. Galih lama tak dengar padang galih. Galih. Johor sangat. Galih. Pada sebenarnya ni memang tak sesuai pun kat sebelah ni. Tahu tak apa. Dia bukan kat situ. Dia dulu. Oh, dia dulu kan? Dia dulu baru DIY. Dah kenapa? Okay, so sementara kita on the way nak balik ke Bangsa ni, so pakcik dengan chef pakcik, lepas tu ada manager pakcik kat belakang tu. Okay, so nak hilangkan boring. One way ni. Terpaksa lah, jalan je lah. Okay, so now kita balik semula ke topik tadi pakcik live pasal gold digger tu, yang apa, perempuan tu kantoi, awet dia kantoi, apa orang kata, ikutkan nafsu sangat, dapat 20k, so tinggalkan boyfriend. So guys, so kita tanya Chap pakcik dulu. Okay Chap, apa pandangan Chap tentang isu tu tadi, dengan apa isu YouTubers tu buat eksperimen macam tu? Hi guys, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe. Okay, macam yalah, saya tadi ada baca sekilas lah kan, kita punya pembacaan tu. Dia kata sebenarnya mula-mula bendanya berpunca daripada lelaki tu lah. Lelaki tu yang minta YouTuber ni untuk buat ujian ni dekat dia punya awet. Lepas tu bila awet dia terima, so lelaki ni pula yang terciduk. So itu apa yang saya baca lah, tak tahulah betul tak betul kan, sebab saya pun nak tengok video tu pun, cuma saya tahu melalui pembacaannya lah. Okay, pada saya dia punya kesimpulan dia senang. Kesimpulan dia dua-dua bingai. Tu yang nak cakap. Dua-dua bingai. Kenapa dua-dua bingai? Sebab yang pertama sekali lelaki ni lah. Lelaki ni yang kau nak pergi buat ujian yang macam gitu, kenapa? Kan? Lepas tu yang perempuan ni pula bingainya sebab kerana kan 20k tu kau sanggup, kau nak tinggalkan kau punya boyfriend yang kononnya dah janji sehidup semati, lautan bara akan ku renang, semua segala lah. Tiba-tiba bila ada seorang mamat yang datang, dia offer kau 20,000, 20k, tiba-tiba kau boleh nak beralih arah, beralih angin dekat yang offer 20,000 ni. Dah kenapa? Mak kata pakcik lah kan. So pada saya itulah senang lah, dua-dua bodoh lah, itu je lah. Okay, so macam nak katakan dua-dua bodoh. Dua-dua So bodoh. Izzah macam mana? Kalau bagi saya betul juga, pendapat yang sama, tapi bagi saya salah more kata perempuan kot. Sebab yelah, anti perempuan. bukan anti perempuan, sebab tak patutlah buat macam tu. Sebab 20,000 je pun, bukan 2 juta. Kalau 2 juta tu saya setuju. So dengan kata lain, Izzah nak cakap perempuan tu yang punya salah lah. Kalau nak cakap salah, dua-dua ada salah. Dua-dua ada salah. Dua-dua ada salah. Sebab lelaki tu Tapi more kepada perempuan. more kepada perempuan. Bagus juga lelaki tu buat macam tu, sebab yelah nak hidup semati. Okay, so sekarang ni ada pro and con. Cep kata perempuan salah, dan Cep juga kata ada juga salah lelaki tu lah. Okay, now macam mana eksperimen tu? Pandangan Cep pasal eksperimen tu je. Jangan cakap pasal lelaki tu, jangan cakap pasal perempuan tu. Eksperimen tu sendiri. Okay, apa pandangan Cep pasal eksperimen tu? Wajar ke dia buat eksperimen macam tu dekat Malaysia? Ataupun kita ambil cedok daripada, sebab yang saya tahu eksperimen tu sebenarnya cedok daripada luar negara. So dia bawa kat Malaysia dan cuba nak try nak buat lah macam mana orang luar negara buat, macam tu kat Malaysia juga nak buat. So apa pandangan Cep? Sesuai ke eksperimen tu nak buat macam ni? Sebab kalau kita tengok YouTube sekarang kan,
YouTuber sekarang dia ada macam-macam konten dan dia orang macam-macam eksperimen dia orang buat, tapi tak adalah sampai tahap pada saya lah, pada pakcik tahap yang boleh membuka aib dua-dua belah pihak. Walaupun kita dia orang dah kaburkan muka lelaki tu, kaburkan muka perempuan tu, tapi pada pakcik ianya still lagi membuka aib. So apa pandangan Syed? Dia apa, kalau nak ikut kita, kalau kita dekat Malaysia ni, kalau kita tengok memang ramai yang suka orang cakap yang suka kejarkan populariti dengan buat challenge-challenge yang diorang cedok daripada idea-idea daripada westerner lah, daripada orang-orang putih kan. Lepas tu ada kadang-kadang ada challenge yang orang cakap yang boleh kita adaptasi kan dekat dengan budaya sosio budaya rakyat Malaysia. Ada juga yang langsung tak boleh diterima akal dengan ni kan. Contoh macam a few back years yang lepas ada challenge yang konon macam yang si Polan ni selalu buat, yang dia tabur barang-barang mahal dekat kereta, lepas tu terlentang dekat depan kereta, depan pintu kereta. Kalau korang ingat lah kan, itu sebenarnya tak patut lah kan kita buat macam tu. Lepas tu kalau yang pasal eksperimen untuk gold digger ni, memang kita orang cakap benda tu tak boleh lah. Memang tak patut lah buat. Tak patut lah. Ya, ada eksperimen yang macam tu dekat Malaysia, memang tak patut. Tapi kalau kita tengok, ada juga YouTuber yang buat eksperimen. Contoh itu hari saya ada tengok dekat dalam YouTube, ada orang share dekat Facebook, ada dia orang buat eksperimen. Ini pun idea ni pun dia orang cedok daripada luar juga. Dia eksperimen, dia tolong orang-orang gelandangan dan bagi makan kat gelandangan. Kira ada you kalau korang tengok pun ada dekat luar. Kalau yang macam tu okey, yang tu kita sesuai lah, kita nak adaptasikan dekat Malaysia, dekat dengan kita punya sosio-ekonomi, sosio-budaya kita yang orang kata masyarakat timur ni. Tapi kalau yang benda-benda yang karut-karut macam eksperimen gold digger ni dekat Malaysia ni, rasanya tak patut kot. Kalau nak membuka-buka aib ni, aib kot, tak boleh, tak patut. Pada saya tak patut. Tak patut pada Syed. Okey, Izzah? Nak cakap pasal eksperimen ni, orang kata ada baiknya, ada buruknya. So kalau macam Chef cakap tadi, dia cakap kalau yang benda yang melebih tak payahlah. Kalau setakat nak tengok macam gelandangan ke, macam tu okey lagi lah. Tapi kalau berkaitan dengan sehidup semati ni, orang kata berpada-pada lah, beringat-ingat lah. So kalau eksperimen ni nak ke tak nak, hanya korang je yang tahu, pasangan korang macam mana. So buat apa nak buat eksperimen sampai macam tu? Betul. So tu je lah. Sebab dia kalau dia dah tu, walaupun dia kaburkan, macam pakcik cakap, dia kaburkan muka, tapi kalau kawan-kawan terdekat dah confirm akan bercerita, yang ini tadi tu si Mamat ni lah, alah ini yang orang dia akan tahu. Lepas tu dia akan, bila benda mulut ke mulut, dia memang jadi viral lah, memang akan jadi viral. So bila dah jadi viral, kawan-kawan dah tahu siapa si pelaku, dah confirm, family pun akan terlibat sama, family pun akan terkesan. So benda ni memang orang cakap, walaupun dah kaburkan muka, aib tu still boleh terbuka jugalah aib tu. So pada saya memang tak patut lah benda ni. So itu pada pandangan Chef kata tak patut. Okay, so guys, itu so korang dah dengar bukan kata pakcik seorang lah, pakcik sendiri pun akan rasa benda tu macam membuka aib sebenarnya. So sebab yelah, kita tak tahu macam mana aib kita akan dibuka nanti kat padang mahsyar. So sekarang ni dah buka aib orang, walaupun kita dah kabur muka dia. So it's going to be very orang kata very hard lah sebenarnya, susah sikit nak cakap. Okay, so okay, now back to eksperimen tu tadi. Okay, so Chef bagi tahu kata okay, boleh je tiru, tapi kita kena tengok pada konten yang apa yang diorang cuba bawa. So Chef ada bagi contoh, kata macam kongsi gelandangan tu kan. So maknanya sekarang ni dia ada pro and con lah, betul tak? Ada yang mendatangkan more of the story tu, ada moral value, ada yang mendatangkan impact yang negatif. So apa nasihat Chef untuk YouTuber kat luar sana yang baru nak start YouTube ataupun baru nak buat eksperimen macam ni? Nasihat saya
satu je, kita cari konten yang orang kata kita boleh share, yang kita boleh tengok, yang kita boleh tonton untuk seisi keluarga. Daripada budak-budak yang mana kata benda tu boleh dijadikan dia orang punya tauladan. Untuk budak-budak yang bawah umur ni boleh jadikan tauladan. Maksud mana yang kita orang-orang yang dah, orang kata yang dah remaja purba macam pakcik macam saya ni, so kita kena yang belakang ni pun remaja purba juga. So kita kena, yalah, kita macam kita dah remaja purba ni, kita dah boleh nilai mana yang baik, mana yang buruk kan. So kalau macam untuk YouTuber yang baru nak buat ni, carilah konten yang orang cakap yang boleh membuka minda untuk korang punya subscriber. So kalau korang buat benda yang orang cakap sekadar untuk dapatkan like, dapatkan subscribe, so saya rasa at the end benda tu takkan ke mana pun. So kalau korang buat, dia cari benda, konten yang orang cakap yang berguna lah, konten yang berguna, yang boleh diguna pakai, yang boleh ditonton seisi keluarga. Macam tu. So kalau konten korang best, so confirm kita akan bercakap. Saya tengok YouTube, macam contoh saya tengok YouTube pakcik punya channel, okey. Pakcik punya channel dia ada buat masak-masak apa semua. Mungkin saya akan share dengan kawan-kawan saya, kawan-kawan yang sealiran yang memasak juga. So korang cuba korang tengok pakcik ni punya ni, okey, dia punya ni ada share resipi yang ni. So mungkin akan jadi macam tu lah. Tapi kalau benda-benda yang karut-marut, saya rasa percentage untuk orang subscribe benda-benda yang karut mengarut ni tak besar kot. Mungkin dalam 5 to 10% maybe. So kita pun tak tahu kan. So pada saya, cari konten yang terbaik lah. Okay, tu apa yang Chef boleh katakan lah, cari konten yang terbaik. So kalau Izhar pula macam mana? Semestinya konten lah, isi tu kena orang kata bersesuaian dengan negara kita Malaysia. Sebab kita Malaysia, kita ada orang kata ada limit dia. So kalau nak cakap pasal konten tu, kena tahu lah limit kita kat mana. So nak kena tahu limit So tu dia. So nak kena tahu limit, nak tahu juga konten, nak kena cari yang bersesuaian dengan budaya kita. So pakcik setuju, okey, sebab benda tu sebenarnya yang mendatangkan impact yang positif sebenarnya pada masyarakat. Okey, betul lah apa yang Chef kata. Kalau boleh biar kita buat YouTube tu adalah YouTube yang mempunyai konten yang membantu budak-budak atau membantu orang lain di sekitarnya untuk mendapatkan aura positif, something like that. So that's good. Okay, betul. Saya pakcik tak nafikan jawapan tu memang memberansangkan, memang bernas. So guys, tu dia, okay, tu dia yang pakcik nak bagi tahu dengan korang, okay. So itu pandangan daripada chef pakcik sendiri, okay, plus pandangan daripada manager pakcik berkenaan isu gold digger yang ada seorang YouTuber ni buat, okay, yang mana meraih tontonan lebih daripada 500k. So guys, so itu dia. So kesimpulannya simple je, okay. Itu pada niat korang, okay. Kalau korang rasa korang nak buat tu dengan membuka aib seseorang tu adalah bagus, just let macam mana Chef kata, untuk dapatkan subscriber dengan like yang banyak, just go ahead. Sebab korang kena ingat, setiap like and subscribe yang korang dapat tu, saham dosa korang pun dah ada kat situ dah. Okay, lagi banyak orang like, lagi banyak orang suka korang punya video yang korang dah membuka aib tu, lagi banyaklah dosa yang korang kena tanggung. Itu pada pandangan pakcik. So guys, korang kat luar sana, please, before you want to do something, please fikir dulu, okay. Tolong fikir dulu, sebab kita kena faham kita kena faham dua belah pihak, okay. So itu je saja daripada pakcik, okay. Stay tune guys for the next video, okay. So lepas ni apa-apa isu yang hangat diperkatakan di masa sekarang akan pakcik buat orang kata perbincangan dengan chef pakcik dan juga manager pakcik. So guys, itu dia daripada pakcik. Stay tune for the next video, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe.